Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, baiklah, insya-Allah hari ini kita nak sambung lagi pelajaran kita dalam bidang ibadah, iaitu berkaitan dengan solat 5 waktu. Pada minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan waktu-waktu solat, waktu subuh, waktu zuhur, waktu maghrib, waktu asar ataupun waktu isyak. Jadi solat 5 waktu ini, solat fardu ini, ada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hanya boleh solat, perlu solat dalam waktu yang telah ditetapkan dan solat-solat tertentu. Baiklah. Hari ini kita tengok kepentingan menunaikan solat 5 waktu. Apakah kepentingan dia? Kenapa kita kena solat 5 waktu? Okey. Yang pertama, bukti keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kita yakin, kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita solat. Kerana solat itu tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mendapat pahala dan menguatkan iman. Jadi solat ini mendapat pahala dan menguatkan iman. Bukan setakat mendapat pahala, bahkan amalan-amalan lain juga akan diterima oleh Allah sekiranya amalan solat kita sempurna. Jadi kalau amalan solat kita tidak sempurna, maka amalan lain juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, membentuk akhlak mulia. Jadi solat ini merupakan pencegah ataupun penghalang daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi solat ini dapat menghalang seseorang itu daripada menjadi seorang yang berbuat keji dan berbuat mungkar. Seterusnya, apakah kepentingannya lagi? Adalah menghapuskan dosa. Okey, menghapuskan dosa. Jadi solat itu dia dapat menghapuskan dosa, terutamanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu perlulah kita bertaubat kepada Allah, minta ampun daripada Allah. Seterusnya, memperoleh ketenangan. Jadi dengan solat, insya-Allah kita akan peroleh ketenangan, kerana bagi kita orang Islam, solat merupakan kerehatan. Jadi solat ini tempat untuk kita rehat daripada penat bekerja, sibuk berbuat kerja. Jadi solat merupakan kerehatan dan ketenangan buat kita orang Islam. Di situlah tempat kita mengadu pada Allah, kita menyembah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Seterusnya, mendisiplinkan diri. Jadi solat ini dia ada disiplin-disiplin dia lah. Terutamanya apabila waktu solat, kita kena solat, tinggalkan segala pekerjaan lain. Yang lain lagi, kita perlu berwuduk terlebih dahulu sebelum solat. Lagi kita perlu solat mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi semua ini merupakan pelajaran dan disiplin untuk kita sebagai orang Islam. Kalau nak buat sesuatu, mesti ada cara dan tertib-tertib yang perlu diikuti. Okey, itu kepentingan kita menunaikan solat. Baiklah, kita tengok pula hukum meninggalkan solat. Hukum meninggalkan solat sengaja dan mempersendakannya. Jadi orang tu dia sengaja tinggalkan solat dan mempersendakannya. Dia kata, alah, kenapa nak perlu solat? Tak payah solat lah. Dia kata macam tu. Apa hukum dia? Kafir dan wajib bertaubat. Jadi orang tu kalau dia Islam, dia tinggalkan solat dengan sengaja serta mempersendakannya, mengatakan, alah, tak payah solat lah, padahal dia tahu wajib. Jadi orang ini jatuh kafir dan dia wajib bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sengaja kerana malas. Dia tahu solat itu wajib tapi dia malas nak tunai solat, malas nak bangun tidur, nak solat subuh, malas nak solat asar sebab nak pergi main. Okey, apa hukum dia? Fasik
dan wajib bertaubat. Fasik ni maksudnya apa? Fasik ini adalah orang yang berkekalan dengan dosa. Okey, berkekalan dengan dosa. Berkekalan dengan amalan-amalan mungkar yang tidak baik. Jadi fasik ini suatu label ataupun satu tanda kepada orang Islam yang tidak baik. Jadi kita kena elakkanlah. Jadi tak boleh nak malas-malas. Kena solat dan kena wajib bertaubat. Tidak sengaja tu mungkin sebab terlupa, ataupun tidak sengaja tu mungkin kerana tertidur. Okey, tidak sengaja tu mungkin adalah sebab-sebabnya kita tertinggal solat, maka dimaafkan dan perlu solat ganti apabila dah luar waktu solat tersebut. Kalau solat subuh tertidur dah sampai pukul 10, kena qada. Ataupun tidak sengaja dalam waktu solat je lagi tapi terlupa nak solat awal waktu, boleh solat lagi, tak ada masalah. Okey, itu sahaja murid-murid kena faham. Okey, itu sahaja murid-murid. Ustaz harap murid-murid faham apa yang kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Jadi Ustaz nak murid-murid jelaskan apakah aktiviti murid-murid sepanjang PKP di rumah. Adakah murid-murid solat 5 waktu ataupun belum cukup. Jadi bagi tahu, nyatakan kepada Ustaz, adakah murid-murid solat 5 waktu ataupun tidak. Ustaz harap murid-murid dapat jujur, dan kalau belum solat 5 waktu pun tak apa, tapi Ustaz harapkan murid-murid dapat usahakan untuk solat 5 waktu, terutamanya usahakan untuk membetulkan ibadah solat dengan bacaan solat tersebut ataupun perlakuan solat. Murid-murid cuba perbaiki dari semasa ke semasa dengan bimbingan ibu bapa di rumah. Baiklah, itu sahaja murid-murid. Ustaz harap murid-murid dapat menjaga solat 5 waktu sehari semalam, insya-Allah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.